Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina abwaab fadl wa anshur 'alaina khazaini rahmatik. Allahumma iftah 'alaina abwaab fadl wa anshur 'alaina khazaini rahmatik. Allahumma iftah 'alaina abwaab fadl wa anshur 'alaina khazaini rahmatik. Bagi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita mulakan majlis kita dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, rekan-rekan, saudara-saudari yang kita sedang sama-sama menghidupkan majlis ilmu, alhamdulillah dengan secara rasminya pada hari Khamis malam Jumaat yang lalu, dan pada pagi ini dengan pengajian kita yang mungkin ada sebahagiannya tak dapat link lagi, agak pagi ini agak terkejar-kejar sikit kerana tadi ada kuliah juga diisi pula pada ketika ini dengan kuliah yang sedikit terlambat. Walau bagaimanapun alhamdulillah kita telah bersiaran sekarang. Bagi peserta yang menyertai melalui aplikasi Google Meet, harap tutup audio, mute-kan audio kita, audio suara kita lah, bukan suara ustaz. Kalau suara ustaz tak dengar, tak boleh mengaji lah. Apa-apa anda komen di bawah, nanti ada seorang pelajar kita akan beritahu. Dan bagi yang terlepas, insya-Allah dalam malam ni ataupun pagi esok lah kita akan upload balik, sebab siaran kita sekarang direkam, insya-Allah. Beberapa urus dia kita pun terkejar-kejar, mohon maaf lah, kami ni bukan bahagian ni. Kalau ikut-ikutkan kerja kami, duk mengaji macam ni lah, mengaji nada. Nak kata elok baik sangat pun tidak, kan yang rajin sangat malas. Zikir pun malas, sembahyang sunat pun malas, tahajud malas, kan yang rajin. Harap ni lah sikit-sikit ikut jadi habuan di akhirat nanti, insya-Allah. Audio clear semua? Facebook macam mana, okey ke? Clear? Ada komen clear tak? Clear? Yang di Facebook pun sedang ikuti di Facebook ketika ini, fanpage channel Zikri Ghazali, boleh maklum clear ataupun tidak siaran kita ketika ini. Baiklah, di tangan kita ada kitab penawar bagi hati yang kita telah rancang pun selama ini. Bahkan baru tak sat pun ada masuk 2-3 orang. Jika anda terlepas, jangan takut dan jangan bimbang. InsyaAllah kita akan mula hari ini daripada awal sampai akhir, insyaAllah. Dan saat lagi pukul 11 kita akan berhenti sat, pergi makan-makan dulu. Ke 11 jam ada jam tengok. Kita lajak masa. Ni pagi ni oleh kerana siaran kedua, percubaan nak bagi lengkap semua, jadi kelang kabut sikit lah. Jadi alhamdulillah dapat bersiaran. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hadiahkanlah Al-Fatihah tadi bagi yang baru masuk. Berapa orang yang masuk dengan kita? Di Google Meet berapa? Tak tahu. Ada komen tu? Ada? Baik. Atas kali ada nombor tak?
Jadi seberapa ramai pun yang masuk, insyaAllah kalau ada terlepas, kita akan bagi link YouTube, rakaman dan editing YouTube yang akan kita masukkan pada tengah malam ini ataupun pada besok hari pagi, insyaAllah. Baik, di tangan saya ada kitab Penawar Bagi Hati. Ini baru kitab saya betul, baru ni bawa isteri ya. Ini bawa betul malam ni, pagi ni. Dan alhamdulillah saya dapat ijazah daripada Tuan Guru Haji Adnan bin Haji Abdul Majid. Sempat menadah di beberapa buah pondok kita ni, tapi hak betul khatam dekat Tuan Guru Haji Adnan lah dalam daurah dia. Hak lain-lain tu khatam juga, di tanda dobik tangmu, tanda dobik tangmi, tanda start daripada pondok Darul Muhajirin Bukit Jong sampai ke pondok Pasir Tumbuh Kelantan. Habis di situ dengan Kok Lewah sini, tutup guru di sini, di sekitar Proyek Panjang ni, dan juga di pondok Sungai Karangan, sebab rumah saya pun memang dalam pondok Sungai Karangan lah. Dan sekarang ni kami banyak menghabiskan aktiviti kami di Teratak Ilmu Haji Abdul Majid, Kampung Gor Tinggi, Kuala Betil. Di sini kami habiskan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan yang tengok Facebook Live boleh share sekarang. Ada yang tak dapat masuk di Google Meet, kalau ada saudara-saudara kita yang sedang PM di grup, saya tak sempat reply lah. Majlis kita sedang berjalan lah. Di grup ada kadang-kadang kemusykilan dia bertanya di situ tu. Kalau kata nak join ke apa ke, memang tak naiklah komen kita di situ tu. Kita sekat tu bau-bau ni sebab ada yang masuk tu dia merata sangat. Kita nak fokus kepada pengajian kita, dia merata sangat. Jadi tak apa, kita simpan rakaman tu, kalau terlepas lagi kita bagi link. Bismillahirrahmanirrahim. Penawar Bagi Hati. Hadal kitab, ini suatu kitab. Jadi kitab ni dia tak tulislah situ kitab, tapi yang kata Penawar Bagi Hati ni kitab. Kitab-kitab ni himpunan yang di dalamnya ada daripada beberapa bab dan beberapa fasal, dan di sana terkandung beberapa hukum hakam syar'i. Itu kitab. Kalau risalah, himpunan beberapa lembar. Kalau kitab, himpunan beberapa bab dan beberapa fasal. Itu maksud kitab. Begitulah maksudnya kitab ini. Jadi kitab Penawar Bagi Hati, hak kita nak baca, hak kita duk bincang selama ni, namanya kitab Penawar Bagi Hati. Sebuah kitab asas bagi ilmu tasawuf. Sebuah kitab asas bagi ilmu tasawuf, iaitulah kitab Penawar Bagi Hati. Asalnya daripada kitab Arba'in Usuluddin karangan Imam Al-Ghazali. Kitab tu kitab Usuluddin, kitab bab tauhid. Tapi di akhir dia cerita sikit tentang tasawuf. Maka tuan musannif kita, musannif tu bahasa Arab, bahasa Melayunya pengarang lah. Tuan pengarang kitab kita ni, Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri. Sekali kita cerita tentang dia. Dia mengambil hak belakang tu daripada kitab Arba'in Usuluddin karya Imam Al-Ghazali tu, yang menjadi ikutan jalanan tasawuf kita. Ada setengah yang PM saya kata, bolehkah kita mengaji ilmu tasawuf ni? Kami ni baru nak belajar, tiba-tiba belajar tasawuf tu. Dia eloknya jalan serentak. Tasawuf ni jangan kita duk ingat meratib saja. Meratib, berzikir, ratib zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tu sebahagian daripada tasawuf, nak menyuci hati. Jadi perkara hak asas yang kita kena tahu sini ni, kita nak kena belajar. Tauhid asas fardu ain settle.
fiqh asas fardu ain settle, dan juga tasawuf asas fardu ain pun settle, selesai. Hak kita nak bawa tajuk pada pagi ini, dan setiap hari Sabtu sampailah pukul 12 tengah hari lagi, dan pukul 11 kita rehat Sat, adalah kita nak membincangkan tentang apa? Asas tasawuf. Bukan banyak sebenarnya. Kalau kita tengok betul-betul, dia nak 10 sifat mahmudah, 10 sifat terpuji, itu dijaga, dipelihara, diletak di dalam hati, dalam masa yang sama menyingkirkan, bukan tekat isi saja. Perumpamaan para guru masyayikh kita memberikan perumpamaan misal. Secawan ayat. Ayat tu ayat kotor. Kita nak bubuh ayat baru yang elok, yang bersih, kita kena buang dulu ayat kotor. Air yang kotor bagi orang Kuala Lumpur, air yang kotor. Nak isi dengan yang elok, kita kena buang dulu yang kotor, baru boleh diisi yang elok. Suatu asas tasawuf kita nak isi dengan sifat-sifat yang bersih, iaitulah sifat mahmudah disebutkannya, seperti tawakal, seperti sabar, seperti redha. Itu. Dan dibuang sifat-sifat yang kotor, kotok kata orang Kedah, yang jijik. Mujok tak nampak sifat tu jijik kalau tidak. Macam contohnya kita berbohong. Di saat kita berbohong, malaikat pun tak mau duduk dengan kita. Bau busuknya mulut orang yang berbohong. Maka kita kena buang sifat-sifat kotor. Nak tahu macam mana sifat-sifat kotor, sifat-sifat bersih, kalau kita tak menadah, tak mengaji, tak belajar tentang ilmu tasawuf ni. Jadi alhamdulillah, kami masa duduk di pondok mengaji kitab ni, kalau kata tak mengaji kitab ni jadi suatu keaiban, suatu kecacatan. Ngaji mana? Pondok ngaji pondok. Kitab penawar bagi hati mengaji tak? Tak. Dia jadi cacat. Dia jadi satu daripada malu. Kudung kepala. Kitab penawar bagi hati tak mengaji. Kitab ni asah je kalau kami di pondok. Maka kita mengeluarkan kitab ini untuk membantu saudara muslimin dan muslimat, sebagai panduan kita. Sebagai panduan kita. Oleh itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kitab penawar bagi hati ni, kalau kata ada kawan-kawan kita tak pandai lagi nak jawi, slow-slow, saya baca slow-slow ni. Tu tuan-tuan nak baca macam mana tu? Kalau bagi yang pegang naskah jawi, penawar bagi hati, slow-slow lah. Penawar tu dia jam macam tu. Jadi kita belajar serampang dua mata cara kita belajar. Pertama, kita belajar ilmu tasawuf. Yang kedua, kita belajar berkenaan apa? Berkenaan cara baca jawi. Cara baca jawi kita belajar. Cara baca jawi kita belajar. Tolong, saya minta tolong, ada rakan-rakan yang mengadu kita tak mute suara kita. Pandai-pandai mute tak? Tolong mute Rashiman, saudara Rashiman. Mute lagi. Tolong, kesian kawan-kawan, agak bising. Nanti kita kena peringat sama-sama kita ni, tak apa kelas kita mula-mula ni. Kalau rasa bising tadi, sanggup lagi tengok link dekat Facebook, link Facebook kita tengok, dan juga dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di YouTube yang akan kita upload pada besok hari. Dah mute dah? Okey, alhamdulillah dah mute dah. Biasalah tu kawan-kawan kita pun baru nak belajar guna Google Meet, dengan marah kat dia. InsyaAllah kita sama-sama kerjasama. Sama-sama insyaAllah. Saya mewujudkan Google Meet boleh saja kalau saya nak pakai live Facebook saja, dalam masalah. Tapi apa kata kita gunakan satu aplikasi yang kita rasa seolah-olah berada di dalam majlis ilmu. Ada betul, rasa ada betul. Cuma lagi
Kita pun walaupun tengok telefon, tengok laptop, kita mengaktifkan Google Meet kita ni, kita buat macam duduk depan. Buat macam duduk di depan. Okey, baik. Jadi baca boleh, no? Fanawar bagi hati tu, penawar bagi hati lah. Namanya. Jadi nama yang diletakkan oleh Tuan Syekh Musannif pengarang kitab kita ni, kitab penawar bagi hati. Dah 52 orang dah sertai kita, insya-Allah. Jadi menghimpunkan dia, kan kitab penawar bagi hati ni, dia macam tu. Jangan dia kata baca cara kitab pondok ni lambat, slow. Kita tak faham lagi, belum faham. Dia bukan pasal lambat, pasal kitab pondok ni di tiap perkataan dia kita kena amal. Kita kena amanah sampaikan. Sebab kitab pondok ni dia tiap-tiap perkataan pun ada ilmu. Kita pergi baca proof, baca 3 baris hurai terus, baca 3 baris hurai terus, pakai tinggal setengah ilmu. Boleh nak buat macam tu cepat, tak ada masalah. Bukan maksud kita apa baca tu kadang-kadang kalau kata kalau macam tu tak boleh nak baca laju-laju lah, no. Boleh juga tengok pada masa dan keadaan. Tapi kalau masa elok, keadaan elok, apa salahnya kita isi baca tiap-tiap perkataan mengikut mafhum musannif cerita, bagi faham ayat-ayat. Kadang kita tak faham. Kalau ada yang tak faham, bagi yang sertai Google Meet ataupun yang di FB Live, boleh tanya terus. Nanti ada pelajar saya akan beritahu apa dia soalan-soalan yang akan ditanya. Tu dia tulis itu menghimpunkan dia, bukan handphone, menghimpun. Satu-satulah. Susah. Memang awal-awal susah, lama-lama mudah. Saya ajak itik pun sama kuat yang kita bunyi. Kami di sini itik pun ada pula. Tak apa. Kalau agak ganggu tu beritahu itik bunyi kuat sangat tu ustaz. Itik ada, ayam ada, arnab ada sini. Bagi budak-budak tenang. Daripada mengapai Quran, daripada tension, daripada tengok itik, daripada hilang sikit tension mereka tu. Sambil-sambil bagi makan itik, ambil telur itik, seronok lah mereka tu. Baik. Menghimpunkan dia kan kitab penawar bagi hati ni oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. Oleh Syekh ni dia ada 2 makna. Yang pertama, man balagha arba'an, mereka yang sampai umur 40 boleh panggil syekh lah. Ni kita ayah-ayah kita sertai pengajian kita ni boleh panggil syekh lah. Kalau umur 40 boleh lah. Syekh apa? Buh ni syekh. Buh tulis syekh. Sebab itu kalau kita jumpa orang Arab, kita pergi panggil syekh tak ada umur dia 40, dia marah kat kita. Ya tak apa, baru nak join. Ya silakan. Silakan. 51 orang setakat ini penyertaan, insya-Allah. Tuan-tuan, untuk makluman juga, kes COVID kita sedang meningkat ketika ini. Jadi nak keluar rumah jangan lupa baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Itu jangan tinggal. Dr. Harudin pun duk ajak tu kat kita. Itu betul guru pun ramai duk ajak tu. Salah satunya Datuk Dr. Tuan Guru Harudin yang ajar kepada kita, yang dia pakar dalam bab perubatan Islam. Dia ajak macam tu. Nak keluar rumah baca tu. Musim COVID yang bahaya. Lepas tu baca ayat kursi. Allah boleh menjaga arash, apatah lagi boleh menjaga kita. Baca tu. 2 tu jangan tinggal. Nak keluar rumah baca, sapu seluruh badan, ambil kepada seluruh ahli keluarga kita atau siapa-siapa yang keluar dari rumah, insya-Allah. Begitu syekhnya. Syekh apa dia? Dengan maksud mereka yang mencapai umur 40 tahun. Dan syekh juga adalah mereka yang mencapai, saya nak bagi Arab pun boleh juga. Tapi kita cepat-cepatkanlah sikit sebab ni muqaddimah, lagi nak masuk bismillah pula. Ni tinggal 10:44 lah. Jadi syekh ni lagi pada satu makna lagi, mereka yang mencapai taraf keilmuan walaupun masih kanak-kanak
walau kana sabiyan, walaupun masih kanak-kanak. Imam Syafi'i masa tu dia umur 12 tahun. Pandai mengajar. Imam Syafi'i ni cerdik dah. Bila pandai mengajar dah, dia mengajar masa tu bab puasa di bulan Ramadan, perkara-perkara yang mengharamkan puasa. Sambil-sambil mengajar, dia ambil apple, dia tokak prak. Mana ni Ustaz, saya nak tanya, ni kenapa mengajar bulan Ramadan tak puasa ni, duk makan depan ni? Dia kata, saya masih kanak-kanak. Saya masih kanak-kanak, macam tu tak ada apa-apa, saya masih budak-budak, tak wajib lagi puasa. Allahu Akbar. Itu ilmu dia tinggi walaupun baru umur 12. Kita lah ni umur 12. Kalau orang dulu mencap pelum je lah. Lah ni kerja duk tengok game, tengok apa, main telefon macam tu. Cerdik lebih kot, cerdik kot tu. Itu maksud Syekh. Boleh? Faham Syekh? Boleh tak ni? Yang FB live ni tengok saja apa? Interaksi sikit. Tu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. Dia nama Abdul Muttalib, dan Al-Indonesi ni negara dia. Boleh lah. Okey, baik. Saya cuma boleh baca komen-komen daripada Google Meet. Daripada FB Live saya tak sempat nak tengok komen. Al-Mandili. Al-Mandili ni Mandiling. Ni cara cerita panjang lebar tentang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Saya nak baca. Jadi nama dia ni Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib bin Hasan, ataupun kita panggil, kita sebut dasar macam yang dia tulis, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dia ni seorang daripada ulama Melayu yang aktif, yang masyhur dia di Makkah. Dia pernah belajar di pondok Pak Juhim, adik kepada Pak Da'in. Pondok Pak Juhim ni di Penang. Kubur Pak Juhim pun di Penang. Faham? Di Penang. Jadi kita ni boleh ziarah di sini. Iklan bunyi tik. Saya tang edit, saya kita tak boleh bunyi tik ni. Dia punya suara dia jelas sangat. Jadi beliau adalah seorang ulama yang masyhur di Makkah. Mati di Makkah. Mati pun di Makkah. Hidup di Makkah, mati di Makkah. Dia ni seorang ulama yang asal kelahirannya namanya di Singgalanggang, Tapanuli Al-Mandili. Tu tempat tu di Singgalanggang, Tapanuli Selatan, iaitulah sebuah wilayah di Sumatera Utara. Dikenali sebagai Al-Mandili ni sebab berketurunan Mandiling. Dia dilahirkan pada tahun 1910 Masihi. Kita baca bagi elok lah tentang background dia, biografi dia ni, sebab kita nak baca kitab dia, bukan kitab karangan saya. Adab di antara perkara pertama adalah kita melihat siapa yang menyampaikan, guru tu okey ke tak. Itu cara adab juga. Alhamdulillah saya ada ijazah sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ini melalui guru-guru yang kami mengaji, sampai terus kepada pengarang. Jadi kita mengaji kitab ni bukan kitab saya, kitab tu guru. Kita kena tengok siapa dia pengarang kitab, kena kenal. Beliau lahir pada tahun 1910 Masihi dalam keluarga petani dan mendapat pendidikan awal di sekolah Belanda pada tahun 1917 Masihi, dan lulus darjah 5 pada tahun 1923 Masihi. Pada tahun 1924 dia hijrah ke Kedah. Bawa diri ke Kedah untuk mendalami ilmu agama.
Ni duk tengah cerita bab, lagi duk cerita mana ustaz baca ni. Ni baru cerita bab Syekh Abdul Qadir Mandili. Pada mula dia ni duk belajar dengan Tok Guru Haji Bakar Tobiak, Pondok Penyarum, Penang. Itu awal dah sejarah dia. Kemudian dia pergi belajar di Pondok Air Hitam, di Pondok Air Hitam dengan Tok Guru Haji Idris dan Lebay Dukun. Nama ialah nama dulu, orang-orang dulu nah. Walaupun pelik-pelik, ilmu mereka hebat. Kita tu kadang kita kenal Datuk Bahaman dengan tokoh kemerdekaan. Tok Janggut kita kenal cuma dengan tokoh kemerdekaan. Macam-macam lagi nama tokoh-tokoh kemerdekaan, di antaranya Tok Kupalo. Kita kenal sebagai tokoh kemerdekaan saja? Bukan. Mereka ini Tok Guru, alim ulama, berahli tariqah. Tariqah ni pada, jangan duk kata sesat tariqah. Adalah sebahagiannya sesat, ada yang elok. Sesat tariqah maksudnya jalan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, tu maksud tariqah. Nak bertariqah pastikan ada ilmu. Ni hak asas tasawuf ni pun tak belajar ambil lagi, nak tariqah apa? Tu yang ada hak tanya kat kita baru ni, ustaz bolehkah kami nak ngaji ilmu tasawuf ni? Ilmu apa tu tak lagi tiba-tiba nak ngaji tasawuf ni? Dia bukan takat ada hak tinggi je tasawuf, fiqh hak tinggi pun ada, tauhid hak tinggi pun ada. Hak asas fardu ain tak cerita duk pergi cari hak tinggi pasal apa? Tu cerita mudah dah. Jadi kita nak settle hari ini soal fardu ain, soal kewajipan atas tiap-tiap diri. Bukan banyak, sikit. Bagi dah abang tasat ni 10 sifat yang wajib kita isi. Sebelum, bukan dekat isi saja, kena buang lah kotor tu 10 yang kotor. Jadi nak bang macam mana kalau tak tahu benda apa 10 kotor, 10 yang wangi, yang elok, dia tak tahu hak mana. Kadang-kadang kita buat benda tu salah rupanya. Lah, dia ingatkan boleh. Tu. Sebab itu kita kena berjaga dalam soal ini. Pastikan bagi elok-elok, tidak terjejas. Tidaklah kita ini dikira orang yang nanti wal'ayazubillah akan diberi siksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kena jaga. Baik. Lepas pada dia berhijrah kepada Pondok Tok Guru Haji Idris di Air Hitam, Pondok Tok Guru Haji Idris dan juga Pondok Lebay Dukun, maka pada tahun 1926 masih Syekh Abdul Qadir ni dia pergi pula ke Madrasah Darus Saadah Al-Islamiyah, Pondok Titi Gajah, yang pada ketika itu baru diambil alih oleh Tuan Guru Syekh Wan Ibrahim Abdul Qadir yang namanya Pak Chuhim. Pak Chuhim ni adik kepada Pak Da'i, pengarang kitab Bakuratul Amani, kitab Tauhid. Allah yarham Tuan Guru Haji Saleh bin Musa Sik, ayah kepada Syekh Muslim dan Ustaz Yazid, belajar di sini. Belajar dengan apa Pak Da'i di Mekah, kan belajar di pondok ni. Belajar dengan Pak Da'i di Mekah. Banyak tiap kali Tuan Guru Allah yarham Haji Saleh, Tok Guru Haji Saleh kita asyik cerita, dia sedia didatangi oleh dalam mimpinya oleh Tok Guru dia pada macam tu, selalu macam tu. Baik. Jadi beliau berguru lah, duk belajar lah dengan Pak Chuhim ni selama lebih kurang 10 tahun. Sampailah di Tok Guru Pak Chuhim menjadikan dia sebagai guru pembantu di pondok tu pada tahun 1934. Sampai diberi kepercayaan untuk khidmat pula. Baik sungguhlah dengan Pak Chuhim. Habis 10 tahun di Titi Gajah, di pondok Pak Chuhim tu, kemudian Tok Guru Syekh pengarang kitab kita ini, dia pun menimbang hasrat dia untuk pergi menuntut pula dengan abang kepada Tok Guru Pak Chuhim, iaitulah Tok Guru Syekh Wan Ismail Abdul Qadir yang kita sebut pada seorang ulama besar di Mekah. Habis itu pada tahun 1936, jadi Pak Da'i duduk di Mekah, Pak Chuhim duduk di Kedah. Tu dia pengarang kitab kita ni,
Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni terus pergi ke Mekah untuk menuntut dengan abang kepada Pak Johim yang namanya Tok Guru pada pengarang kitab Baqarah. Saya pergi Google siapa pengarang kitab Baqarah, lepas tu tengok kitab Baqarah macam mana. Jadi pada tahun 1936 pengarang kitab kita ni pun bertolaklah ke Mekah dan berguru dengan beberapa ulama yang besar masa tu. Seperti Pak Da'i Al-Fatani, Syekh Al-Maliki, Syekh Hasan Al-Mashad, Syekh Muhammad Al-Farabi, Syekh Muhammad Alawi, Syekh Muhammad Ahyad, Syekh Hasan Al-Yamani, Syekh Muhammad Nur Saif, Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Fadani ini juga merupakan guru kepada Tuan Guru Haji Soleh juga, Tuan Haji Soleh dah mengaji. Dan juga merupakan guru Syekh Yasin Isa Al-Fadani, orang Padang. Dia juga adalah guru kepada Syekh Muhammad Nuruddin Marbu' Al-Banjari Al-Makki. Dan banyak lagi lah. Akhir sekali beliau ni diterima menjadi guru di Masjidil Haram. Dan dikatakan sebagai seorang yang alim, memang alim, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Di sepanjang dia menjadi guru di Masjidil Haram selama hampir 30 tahun, Syekh Abdul Qadir ni memang masyhur lah, terkenal dengan kealiman dia, dengan pelbagai daripada cabang ilmu. Menyungguh-sungguh dah. Menyungguh-sungguh. Kita ni tak apa nak menyungguh. Ni kira pemudah lah kita ni buat pengajian secara online. Tu pun kadang tengok saya hilang. Tu yang kita buat Google Meet supaya ada interaksi dengan guru. Hak online tinggal berapa dah tahu? Ada 14 hari. Masih istiqamah, bertambah lagi. Nasib baik. Tu punca kita nak buat hak Google Meet tu. Tak apa kalau tak boleh ikut Google Meet, ikut Facebook Live, jaga adab bagi elok. Ni tengah siaran langsung. Tak siaran langsung pun tengok rakaman balik pun jaga adab. Itu penting. Jangan di saat kita tidur kita jaga adab, masa nak tidur pun kaki tak boleh menunjuk kepada kita. Ni kadang-kadang tidur kaki menunjuk arah kitab dia, meja kitab dia. Kalau eloknya adab lagi, alihkan. Jangan kaki menghadap kepada kitab, menghadap kepada meja kita, kitab kita tu. Kalau boleh. Ni rumah sempit sangat, dapat macam mana? Tu baru roh lah. Rumah kecil nak bergagah juga nak buat, tapi memang tak boleh lah. Tengok kesungguhan ni nak bagi semangat kepada kita, pengarang kitab kita ni sampai sekarang ni. Jadi sepanjang menjadi guru di Masjidil Haram selama hampir 30 tahun. 30 tahun dia jadi guru. Hak dia mengaji tadi dengan berapa guru dah. Kita lah ni kalau kena guru hak garang sikit pakai dak dah. Pakai tak mengaji dah. Tengok. Ini cara para alim ulama kesungguhan. Kesungguhan kita itu, sebanyak mana kesungguhan kita itu, sebanyak mana adab kita itu, maka sebanyak itu kita akan dapat ilmu. Kalau contoh, kalau adab kita sebanyak ni, kita tak boleh nak tunjuklah adab banyak ni kan, tapi contoh, kalau adab kita sebanyak ni, kesungguhan kita sebanyak ni, ilmu akan dapat banyak ni. Kalau adab kita sebanyak, sebesar mana? Luas. Kesungguhan kita luas, maka sebesar itulah kita akan dapat. Itu cara adab dengan ilmu. Atau kita kena jaga sungguh-sungguh. Lepas tu, tuan pengarang kitab kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili yang terkenal kerana alim dengan pelbagai cabang ilmu, beliau pun ditawarkan dengan pelbagai daripada jawatan guru lah. Suruh jadi guru agama di Cape Town, Afrika Selatan. Macam-macam lah orang duduk di Mekah ni kan, ramai lah seluruh dunia ramai. Presiden Soekarno negara Indonesia, yang mana merupakan presiden negara dia sendiri, pernah menawarkan dia satu jawatan di Indonesia, tapi dia tolak. Dia kata dia nak tumpu perhatian dengan pengajaran di Masjidil Haram. Pernah diri nak duduk sini je, tak mau pergi mana. Lepas tu dia kata dia guna gelaran dia Khuwaidin Talabatil Ilmi Syarif.
Talabah ilmi asy-syarif, talabatul ilmi asy-syarif. Dia gelarkan diri dia macam tu, khadam kecil bagi penuntut ilmu. Bukan khadim, dia tak. Bila tak khaidim, khaidim khadam kecil bagi penuntut ilmu di Masjidil Haram. Tu sampai setara tu. Banyaklah kitab-kitab karangan dia, bukan takat kitab penawar bagi hati saja. Banyak lagi lah kitab-kitab dia. Ada masa di Mekah, saya duk mengajar di Mekah, dihasilkan lebih kurang 24 buah kitab dalam macam-macam bahasa. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Arab, macam-macam lah, yang merangkumi daripada kitabnya Usuluddin, fiqh, politik pun ada karangannya, pendidikan, undang-undang Islam dan akhlak, macam-macam lah. Di antara yang kita boleh sebut lah kitabnya, Risalah Pokok Qadiani, Sinar Matahari buat Penyuluh Kesilapan Abu Bakar, apa dia, Al-Mazhab atau Tiada Bermazhab, Senjata Tok Haji dan Tok Lebay. Ni tentang macam-macam bacaan ni, banyaklah kami masyhur di pondok lah, kitab Senjata Tok Haji Tok Lebay. Dalam tu macam-macamnya, khutbahnya, cara talqin dan sebagainya lah, amalan-amalan. Pembantu sekalian orang Islam dengan harus membaca Quran dan sampai pahalanya kepada sekalian orang mati. Tuhfatul Qari Al-Muslim Al-Mukhtar mimma ittifaqa alaihi Bukhari wa Muslim. Besar-besar ni. Bekal orang menunaikan haji. Penawar bagi hati. Penawar bagi hati ni tahun 1378 Hijriah karangannya. Lah ni 1441 dia kira. 1442 lah kita dah. Dia karang siap 1378 Hijriah. Dan macam-macam lagi. Anak Kunci Syurga pun kitab karangannya. Kalau kita jumpa cari di kedai, tengok-tengok ada tulis kitab Anak Kunci Syurga, karangannya. Begitu juga Persediaan Sekalian Mukallaf, pun karangannya juga. Banyak lagi lah, banyak lagi. Itu habis itu. Itu sobat sedikit tentang background pengarang. Jam sekarang 11.02. 11.02 kita nak berehat lah. Ustaz mohon maaf kita start lambat, jadi kita rehat, kita ikut masa kita akan berehat. Jadi kita berhenti di situ. Khaidim Talabatil Ilmi Asy-Syarif, khadam kecil, dia kata aku ni khadam kecil. Padahal dia mengajar alim besar, kitab berapa-apa, dia kata dia khadam kecil kepada penuntut ilmu yang mulia. Dia muliakan kita, Masya Allah. Wafat mati ya, mati dia. Mana mati dia? Sebelum tu penuntut ilmu di Makkah Al-Mukarramah, dia kata. Dia meninggal dunia pada tahun, tulis kalau kata kita nak tulis, mati pada 18 Rabiul Akhir 1385 Hijriah. Dia meninggal dia pada 18 Rabiul Akhir 1385 Hijriah, bersamaan 1965 Masih. Dia meninggal 1965. Tahun 1965. Kita tahun 57 merdeka. Lepas 10 tahun sikit, tak sampai 10 tahun nak merdeka lagi. Nak cukup 10 tahun pada merdeka, dia meninggal. Dia ada tentang sejarah biografi dia yang dirakamkan oleh beberapa penulis. Habis itu kita akan berhenti rehat. InsyaAllah kita jumpa lagi jam 11.30 InsyaAllah. Kita akan bagi, dia boleh pakai atau link ni, tak apa, lagi saya uruskan.
kita pergi link baru ke atau macam mana, insyaAllah. Dalam 11.25 kita bagi link baru, insyaAllah. Okey, boleh rehat makan apa dulu. Itu saja, kita berhenti dulu. Dan kemudian dari situ, saat kita masuk hurai kepada Bismillah. Terus daripada kita. Wallahu a'lam.